Lagu ni orang ni nyanyi ya? Lagu Mentera Semerah Padi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Adik Mazan Abbas. Adik. Tadi kasut hitam. Okey. Tadi ada orang pukul gambar. Saya duduk kat belakang ya. Dia kata 4 orang warga tua. Marah betul saya. Datuk dengan Mr. Vincent okey lah masuk kelab tu. Saya belum masuk lagi. Saya baru nak masuk 30-an. Boleh kata banyak tahun. Start daripada tahun 2011. KK ataupun Sabah adalah tempat yang saya tak pernah tinggalkan. Setiap kali ada preview, insya-Allah saya akan hadir. Okay. Daripada umur saya muda zaman dulu, okay, sampailah tua. Saya pun dah nak masuk 60-an. Wih, ada cucu 2 orang. Okay. Isteri ada seorang. Mana Zaidah tadi? Jeling. Okey. Tapi nanti yang ini coverkan sebab saya ada tulisan hitam. Jangan cover dulu. Okay. Saya dalam Tone Group ni, dalam Tone Excel ini dah masuk berapa? 13, dah nak masuk 14 tahun dah. Okey. Rasanya macam-macam saya dah lalu. Macam-macam saya dah tengok. Macam-macam saya dah jumpa. Okay. Dan nanti tutup dulu. Nanti orang tahu. Saya ada prepare, saya tak pandai nak bawa slide lah. Saya prepare data sikit. Oh, lupa. Ada orang request saya buat live. HQ buat live? Okey. Bagus juga lah. HQ page ada berapa Tak, member ada berapa? Berapa ribu? Okey lah. Okey lah. Yalah, kalau nak buat live pun okey, bagus. Kalau nak buat personal Facebook pun okey. Alright. Jadi dah 13 tahun tu saya nampak beberapa trend. Okey. Bila nampak beberapa trend, yang itu yang saya nak kongsikan apa yang saya nampak. Ini. Saya agak beberapa tahun pernah relax saja. Saya tak pernah je apa. Okey. Tapi saya masih rapat lagi, masih berhubung lagi, masih berkongsi-kongsi idea lagi. Okay. Pasal saya nampak ada satu trend. Trend yang berlaku sebagai ejen Tone Excel ataupun Tone Plus ataupun Tone Wow. Okay. Tone Excel, Tone Plus tak ada lagi lah. Ingat Tone Wow. Jadi bila saya ada masa untuk lihat trend-trend itu, saya agak terkejut. Sebab saya lihat satu trend 2010 sampai 2017, 2016, bagi saya kategorikan itu zaman kegemilangan kita. Nanti saya cerita apa yang saya nampak.
Dan selepas itu saya nampak zaman correction dia panggil. Okey. Nak kata zaman kejatuhan saya tak sesuai nak sebut zaman kejatuhan. Tapi zaman correction. Apa yang kita boleh belajar daripada kenaikan pertama dan correction yang pertama. Okey. Dan daripada situ saya buat satu ramalan. Saya punya ramalan nujung 4 belalang saya. Ramalan saya 2024 hingga 2031 adalah zaman kegemilangan singkat ini, company ini. Okey? Mungkin benda tu cerita. Mari saya tunjukkan yang pertama sekali. Apa yang saya nampak Zaman kegemilangan kita yang pertama dulu. Okey. Yang ini yang saya nampak. Okey bang, dah ada dah. 2010, April 2010, company Tone Group melancarkan singkat Tone Excel Tone Plus. Betul? Waktu tu harga RM68 starting. Belum ada fast track mula-mula, tak ada. Okey. Tak ada apa-apa bonus lain, tak ada. Waktu itu kita menumpang dengan TuneTalk dan kita on the spot waktu tu dah ada insurans kemalangan. Orang lama-lama masih ingat lagi, betul lah saya cakap ni? Okey. Dan tak lama lepas itu kita bagi commission. Bonus pendaftaran. Bonus pendaftaran itu kita tukarkan namanya fast track. Dapat lebih kurang RM30. Starting RM25, tak lama naik RM30. Betul? Ingat lagi ya? Dan dalam tu kita letakkan kredit RM30. Betul? Dan commission top up ada. Berapa yang ada dalam tu, dapatlah commission top up sikit. Bergantung berapa persen. Okey? Waktu itu, 2010 itu, 2010-2011, okey? Saya ataupun yang grup-grup yang lain yang awal dulu, kami mengekalkan nombor utama. Bukan nombor lama. Mengekalkan nombor utama. Sebab kita setiap kali kita jual, kita cerita dekat orang, ini singkat produk keperluan, betul? This is a need product. Produk keperluan, kalau keperluan itu hilang, kita mengelupa. Itu namanya keperluan. Okey? Contohnya dekat rumah. Beras itu keperluan kita. Kalau tak ada beras, menggelupur kita kan? Macam mana pun kita nak kena cari. Katalah kita ada baby, keperluan dia susu. Kalaulah susu tak ada, mengelupur kita. Sanggup meminjam, sanggup apa pun, mencuri pun sanggup, asalkan anak kita dapat. Itu namanya keperluan. Produk keperluan singkat adalah produk singkat itu, yang singkat yang pertama tu, primary singkat. Itu adalah keperluan. Yang mana kita gunakan untuk WhatsApp, mana gunakan untuk TAC, untuk online banking, itulah singkat keperluan dia. Kalau singkat tu hilang, dia mengelupur, dia akan cari juga. Dia ganti juga singkat yang baru, betul tak? Singkat kedua, singkat ketiga, singkat keempat bukan keperluan. Apatah lagi nombor baru. Betul? Jadi peringkat awal, kami masa nak tanya orang, kekalkan nombor utama. Dia tanya nombor utama mana satu yang pakai TAC. Itu kekalkan. Okey? Itulah strategi yang kami gunakan awal-awal dulu. Kekalkan nombor utama. Lepas itu, fokus yang kedua, kami menambahkan level 1. Menambahkan level 1 pada pengguna. Pengguna saja. Pum, pum, pum. Kekal nombor utama pengguna. Kekal nombor utama pengguna. Kekal nombor utama pengguna. Nanti saya nak cerita apabila masa makin berlalu, orang dah tinggalkan yang ini. Orang lebih mencari leader. Siapa mencari leader, dia mati. Sebab leader tidak ramai dalam dunia. Okey? Kita cakap, oh kamu kena cari leader supaya bisnes ini kembang. Macam mana dia nak kembang kalau dia pun mencari benda yang payah?
Tak berkembang. Okey? Macam siapa beritahu tadi, Hafiz Arif, Tahir Jannah, saya tak dengar sikit. Tapi kami dulu dapat, yang pertama, tanya isteri, anak, suami, itu yang kami tanya dulu. Kami keluarkan modal. Takkan saya nak jual kat isteri. Dah, yang itu pun semua pengguna. Nenek, tak payahlah nak didik nenek saya macam mana nak jadi leader. Sampai mati pun. Sampai dia mati, saya mati. Dia takkan jadi leadernya. Tak, pakai boleh fikir. Nak suruh mana je. Berhenti kan? Okey? Dalam dunia ini, dia ada satu law dia panggil. Dia panggil normal distribution dia panggil. Normal distribution ini, kalau saya lukiskan graf, okey, dia tarik panjang, dia bell curve. Macam apa? Macam loceng. 5% akan jadi orang-orang hebat, 5% jadi orang tak pakai, penyamun tarbus semua apa, 90% akan jadi biasa-biasa. Pengguna duduk kat mana? Dekat 90% ini. Betul? Ini law, dekat mana pun akan jadi law. Ini dipanggil law, bukan teori. Dekat Amerika ke, dekat Papua New Guinea ke, dalam satu kelas ada 40 orang, hasilnya 5% akan jadi orang bagus-bagus, 5% akan jadi penyamun tarbus, jadi penagih dadah ke apa ke, 90 akan jadi orang biasa-biasa. Pengguna duduk dalam 90%. Kalau kita ada mentaliti, buat bisnes ini, kena cari leader. Cari leader. Macam mana? Kau dapat leader, kamu kembangkan. Macam mana dia nak kembangkan? Kalau dia pun ada sama mentaliti macam kita nak cari leader. Leader ada stock-ad banyak tu lah. Jadi, kami dulu cari pengguna. Pengguna yang mudah. Daftar. Itu baru nama berkembang. Tapi kenapa dia berkembang lebih jauh? Sebab ada satu lagi law saya nak ajar. Dia panggil law of average. Hukum purata. Kalau kami di Semenanjung, saya nak bagi mudah faham. Saya kalau drive pergi satu tempat, berhenti dekat perhentian sebelah tepi highway tu, kadang-kadang zaman dulu jumpa budak-budak yang jual CD, jual kitab. Pernah nampak tak? Okey. Datang, tengah makan ni datang. Bang, nak tengok CD, nak beli CD semua apa, nak beli kitab ni, ada ayat Quran semua apa. Tak dik. Saya duduk situ, yang tak tu, terlalu ramai. Saya tengok, tak ada orang pun beli dia punya kitab tu. Budak-budak ni, bawa. Jual. Kita tengah makan ni. Bang, boleh berhenti kejap bang, nak jual ni. Tak ada orang beli. Jadi, bila saya tengok dia tolak, saya cakap ini adalah senario yang berada di dalam bisnes kita. Kalau kita ni pergi jumpa 10 orang, silat-silat 10 orang akan tolak, betul tak? Tapi kenapa budak ini begitu semangat menjual? Sedangkan kita yang tua-tua, mak bapak dah ni kadang-kadang pergi menjual 5 kali, 3 kali orang tolak. Payah nak buat bisnes ni. Tinggalkan. Betul. Apa bisnes kau buat ni? Carilah bisnes lain. Oh, ini MLM ni tak lama ni. Ini lama dah tak lama lagi lingkup ni. Ni bisnes apa ni? Untung sen-sen nak jual apa? Setuju tak? Masing-masing pernah menerima rejection seperti ini atau tidak? Pernah kan? Tapi budak ini setiap kali orang tolak, dia lagi laju. Setiap kali orang tolak, lagi laju. Saya tunggu dia sampai turn saya. Sampai turn saya cakap, Dek, pakcik nak tolong beli. Dengan syarat, pakcik nak beli berapa, satu set berapa? RM10. Dia cakap, pakcik nak beli 3 set. Asalkan adik tolong duduk depan pakcik nak belanja kamu makan. Kalau kamu nak terima pakcik belanja ni, baru pakcik habis makan, baru pakcik beli 3 set. Boleh tak? Dia kata tak pakai lagi. Pakai latte, tak pakai lagi. Baik, apa? Ia 10 ya? 10 ya. RM10. Suruh dia pergi beli makanan, dia datang, dia duduk. Saya pun menyembang dengan dia. Saya cakap, Dek, pakcik tengok lagi pada tadi, orang tolak.
Tapi kenapa adik begitu semangat untuk menjual? Oh, dia pun cerita. Lepas tu saya tanya, sebulan dapat berapa untung? Dia kata, yang biasa-biasa dalam 2,500. Jatuh dagu saya, tanda. 250 itu yang biasa-biasa. Yang luar biasa, dek. Luar biasa kadang-kadang pernah cecah 3,000 lebih. Jadi saya pecahkan rahsia, lepas ni berhenti jual Tuan Wow, pergi jual kitab sini. Sampai nombor lingkungan 20, confirm ada satu. Rupanya dia menjual 1 tolak, 2 tolak. Bila nombor itu makin naik, dia akan cepatkan sebab kadang-kadang nombor 17, kadang-kadang nombor 18, kadang-kadang nombor 19, orang yang ke-20, orang yang ke-21 ataupun yang ke-22 dalam lingkungan plus minus 2-3 ini, confirm ada beli seorang. Itu panggil law of average. Rupanya bila dah sampai 11, lagi cepat dia nak minta orang tolak. Bang, abang Rudi nak beli. Tuan saya, seronok. Dah 13. Nak, tak nak. 14. Dah dekat dah. 15, 16, 17. Dia kata tunggu. Ini bukan teori. Ini dipanggil law. Law tu confirm jadi. Sebab itu dia jadi law. Sampai 16, 17, 18, standby je. Confirm ada keluar seorang. Itu namanya law of average tadi. Sebab itu kalau kita fokuskan kepada pengguna, dapat 20. Akan keluar automatik, keluar leader. Kalau kita fokus cari leader sampai mati tak jumpa. Faham tak? Semangat. Bila keadaan kita naik, kita pun terima macam-macam. Ada komisen pendaftaran. Okay. Macam-macam company boleh bagi. Ada bonus tahunan. Betul? Ingat lagi? Okey. Kita pun makin bersemangat. Makin bersemangat. Ini zaman kegemilangan kita. Okey. Lepas itu, kita ada dekat HU ada weekly preview. Okey. Weekly preview. Ramai orang datang. Penuh sesak. Okey. Profesor Datuk Jah Lelawati. Penuh orang sesak-sesak. Cara dia bercakap dengan. Lepas itu, ejen pula sibuk membantu downline mereka. Okey, Tuan Hamka bawa saya ke hujung ke pangkal dulu. Preview dekat sana, preview dekat sini, dewan sana. Itu zaman kegemilangan kita. Betul? Okey. Lepas tu, ni. Dulu kita ada yang macam masterclass ini. Ada SCKJ. Betul macam mana? Slay, betul? Ingat lagi? Special coaching kajar. Lepas tu grup cikgu Ikram S16 dan macam-macam lagi grup. Sibuk membantu kita punya rangkaian. Okey, dekat sini saya tak tahu. Saya rasa Kaizen. Mana Sifu Kaizen? Macam-macam training kita buat, betul? Okey. Dan sebab saya involve dalam pendaftaran, pernah kita punya pendaftaran satu hari 3,200 maksima saya pernah ingat. Satu hari 3,200. Kalau kita daftarkan 90, lepas tu ada pula kalau sebulan lebih kurang 90,000. Cuba kalikan dulu kita ada komisen pendaftaran, satu pendaftaran berapa ringgit? Ingat lagi dapat? Pandai-pandailah kali. Okey. Lepas tu saya ingat lagi ada satu ketika saya dapat info, saya tak tahu,
okey, sampai masuk surat khabar, company kita membayar komisen lebih kurang 10 juta, pernah 10 juta, tapi pelosok khabar lah tu, saya ingat lagi. Okey, keluar 10 juta, bayar komisen kepada siapa? Kepada kita-kita ni. Okey, lepas tu ejen menerima komisen yang tinggi-tinggi. Wah, angka berapa puluh ribu, selip puluh ribu, main-main dia. Jalan waktu tu dah lain macam, mengengkang jalan. Jadi orang kaya. Okey. Dan kebanyakannya bagi saya menerima culture shock. Tak pernah umur jadi orang kaya. Tiba-tiba jadi jutawan. Tapi ada benda yang, kalau tak salah lah, company kita ni ikut kira-kira, katalah saya buat takrif, orang yang buat komisen total 1 juta dalam tempoh 2 tahun. Kalau saya letak tempoh 2 tahun, kita ni melahirkan lebih daripada 80 orang yang patut digelar jutawan. Baik, tepuk tangan. Tak ada company yang buat macam tu. Kita betul-betul making history. Alright? Yang baru, saya nak beritahu apa yang company ini boleh bagi kepada kita. Dan benda ini telah pun berlaku. Dan ini yang kita boleh capai. Tonton fikir, saya pernah dapat komisen sampai 300 lebih ribu sebulan. Siapa nak fight dengan saya? 300. Goyang kaki pula tu. Dalam Malaysia ni ada 2 je. Satu yang buat tongkol, bisnes ini, bisnes singkat ini. Kedua, Mak Hafiz Arif. Dia kerja tukang jahit, goyang kaki dapat duit. Mesin kan goyang kaki. Okey. Okey. Dan dalam masa yang singkat, kita boleh lihat perubahan hidup ejen-ejen singkat Tun Group ini. Ada yang beli BMW, ada yang beli Lim Kee Siong beli apa? Weh, hebat-hebat. Okey. Beli macam-macam. Tak payahlah, tak cerita lah. Beli kereta yang tak dipakai dalam Malaysia. Kuman ke apa? Hummer. Okey. Lepas itu Hafiz Arif tak payah cerita lah. Dia boleh jadi komunis. Dia beli kereta komunis kan minta 3. Okey. Lepas tu sekarang ni orang kata Mercedes Israel di pening kepala, nak jual ke nak apa? Okay. Lepas itu dan bila akhir-akhir ni, akhir-akhir waktu kita nak sampai ke kemuncak, saya perhatikan orang dah mula fokus kepada leader. Cari leader. Betul Suleh? Naik lift tadi pun saya masih bagi nasihat, kena cari leader, cari penyakit saya kata. Okey. Cari leader, cari penyakit. Lepas tu siapa ingat company kita pernah bagi medical loan 10,000. Siapa ingat pernah bagi study loan 10,000? Ingat? Kita pernah bagi beasiswa 60,000, ingat? Okey, ramai yang tak ingat, ramai yang baru. Insentif umrah. Berapa ramai yang mendapat hasil ni? Dan umrah dengan melancong. Mana Cak? Oh Cak. Cak dapat package umrah 2015. Ramai yang dapat. Okey? Ramai yang dapat. Mana ada company bagi macam ni? Okey? Lepas itu, apa saya nak cerita lagi?
Insentif melancong tak payah cerita lah. Cuma kita tak pergi dekat Ukraine dengan Israel saja. Sebab dia tengah perang. Okey. Melancong ke Eropah. Yang pertama sekali kita pergi ke Perth, Australia. Macam-macam cerita lawak. Ada orang daripada negeri di bawah bayu ini tak pernah naik kapal terbang semua hidup. Dapat pergi Perth. Okay. Naik kapal terbang tak pernah keluar daripada Sabah, dapat pergi Perth. Pertama sekali keluar daripada Sabah tak ada dekat-dekat, Perth terus. Naik kapal terbang tak tahu nak letak seatbelt. Dan orang tu ada duduk kat belakang. Okey. Kuda pun tak kenal. Saya duduk dengan dia. Yang ni nak panggil apa? Nampak kangaroo. Nampak kangaroo nak panggil apa? Saya cakap ini horse. Dia panggil. Okey. Ini yang telah dilakukan dan boleh dilakukan oleh company ini terhadap kita. Okey. Ini sejarah. Ini fact. Ini dia boleh berulang banyak kali. Siapa pergi Eropah? Angkat tangan dalam bilik ni. Oh, tengok. Siapa yang pernah pergi Vietnam? Tengok. Pergi Dubai. Dubai ke mana? Dubai kan? Syarif. Pergi mana dulu? Ada yang pernah pergi Dubai kan? Macam-macam. Okey. Dalam Malaysia ni, okey. Mana ada cabutan bertuah? Kita pernah buat cabutan bertuah 31 Disember 2016. Hadiah dia BMW 316i. Okey. Company Top Group buat kepada ejen-ejen dan pengguna-pengguna mereka. Alright. Mana nak dapat motor apa tu? Kawasaki Superbike Vulcan S. Okey. Yamaha Legenda 115Z. Saya pun tak kerti nak sebut. Okey. Duit saya kira duit hadiah pada 31 Disember tu total 69,000 dibagikan kepada kita-kita. Alright. Lepas tu tahun 2016 itu kita menerima Tolong Excel Best Employer Award 2016. Bagi ada post sikit. Menerimanya saya, kalau tak salah saya Mr. Ultra menerima. Saya simpan lagi gambar tu. Alright. Book of Record, most number of participants in a mixed treasure hunt. 1166. Siapa yang termasuk dalam 1166 ni? Nampak tuan-tuan? Saya bukan cerita kosong. Ini cerita betul. Ini bukan cerita dongeng tuan-tuan. Okay. 12 April. Pergi Perth sebut 12. Pergi 12 April 2017 kita dapat persijilan patuh syariah daripada Amani Advisor. Siapa ingat lagi yang ni? Ingat lagi kan? Okay. Road to be a millionaire. Siapa ingat lagi? Ingat, tolong angkat tangan, bagi semangat sikit. Mana tahu keluar lagi sejuta apa ni. Okey. Ada seorang duduk dekat bangku tinggi. Okey. Dan bagi saya, company ini telah melahirkan beribu-ribu orang yang mempunyai pendapatan tetap tapi consider sampingan bagi setengah orang sehingga hari ini. Saya nak tanya, siapa yang masih dapat komisen sehingga hari ini? Tolong angkat tangan. Tak kira banyak ke sikit, masih dapat komisen. Dapat. Saya dah masuk 13 tahun, 14 tahun. Mari kita ramai-ramai ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru. Terima kasih Tuan Guru.
Okey. Kalau kita tengok ramai daripada pengguna kita ada yang tak mampu bekerja, duduk kerusi roda, tapi masih dapat komisen. Macam Zaida tadi dia boleh cerita. Okey? Tak tembak Zaida. Okey. Dalam company kita ini ramai balu-balu yang tak pandai buat bisnes, masih menerima komisen daripada arwah ataupun mendiang suami mereka. Bagi tepukan dulu. Yang itu kita tak nampak. Suami kerja penat-penat, masa sudah habis, meninggal. Itulah yang ditinggalkan untuk isteri dan keluarga mereka. Okey. Saya ingat lagi, Allah yarham Puan Nizam Bijak Niaga. Sampai sekarang isteri dia masih dapat komisen, tuan-tuan. Okey. Berapa ramai lagi nama yang saya tak sebut. Okay. Dan ada yang hanya menjadi pengguna sahaja. Meninggal, isteri dia dapat macam-macam insurans. Ada yang dapat 30,000, ada yang dapat 60,000. Okey. Ada yang 30,000. Okey. Tahu tak cerita pasal tu? Okey. Ada, ramai. Yang di tangan saya sendiri, saya pernah usahakan dapat 50,000 satu ketika dulu. Dan terima kasih saya minta bantuan Mr. Umar untuk cepatkan proses itu. Tak sampai 2 minggu kita dapat claim untuk mak bapak dia aksiden, dua-dua meninggal dunia, dan dua-dua pengguna SIM kad Tuan Bro ini dan dapat hasil. Kes macam ini sangat ramai, tuan-tuan. Okey, sangat-sangat ramai. Dan inilah yang company telah beri kepada kita. Okey. Jadi, saya tak nampak sesuatu. Kalau nak bandingkan, company yang mengambil berat kepada pengguna ataupun ejen, okey, yang memberi duit yang banyak, memberi kebaikan yang banyak, saya tak pernah jumpa seumur hidup saya dalam Malaysia ke luar negara, company yang sama macam Tuan Group kita ini. Tak ada, tuan-tuan. Macam ini banyak punya kebaikan. Mana tuan-tuan pernah beritahu saya satu company yang beri kebaikan macam ni banyak pada pengguna dan kepada ejen-ejen mereka? Tak ada. Okey. Terima kasih sekali lagi. Okey. Tetapi dah lumrah dunia, law tetap law. Okey. Ada turun. Produk yang terbaik dalam dunia emas pun sama, harga dia tu naik. Dia tidak ada satu bisnes yang naik terus sampai ke langit. Tak ada. Okey. Dia tetap ada pembetulan, naik, pembetulan, corrective action, semua apa benda tu berlaku. Okey. Bila saya tengok, berdasarkan saya punya komisen, okey, saya tak mewakili mana-mana, saya berdasarkan saya punya komisen, saya study. Saya tengok start daripada 2017. Signal-signal turun telah berlaku pada diri saya. Jadi saya beranggapan dia berlaku kepada semua. Anggapan saja. Okey. Untuk highlight. Alright. Okey, sampai situ. Kalian? No. Tulisan. Ctrl Z. Apa yang saya perhatikan berlaku? Naik sikit bang. Yang berlaku start daripada 2017 sampai 2023.
kita masih lagi bagi hadiah macam-macam. Terima kasih kepada company. Okey. Waktu tu hadiah kalau tak salah saya Exora, macam-macam apa, X70, lepas tu 3 unit. Itu semua ada. Dan cash banyak RM60. Tapi waktu itu, sebab saya handle pendaftaran, saya nampak pendaftaran dah tak mau naik. Dia makin berkurang. Okey. Dan pada awal 2017, tanpa ada sesuatu yang berlaku. Waktu itu, fast track telah dikurangkan. Bukan dikurangkan, dipecahkan. Dikurangkan dan dipecahkan. Sebelum itu RM30, pecah jadi RM15, RM10. Ingat tak? Ada siapa yang ingat? Tahir Jana ingat tak? Hafiz, ingat lagi? Fast track RM15 pada pendaftaran yang pertama. Lepas itu, orang top up kedua, orang top up pertama dapat RM10. Orang lama-lama mungkin ingat. Okey. Bagi saya, disebabkan benda ni live kan, ramai lagi orang lama yang tengok. Okey. Saya rasa itu mungkin salah satu punca kenapa kita drop. Sebab orang nak jual singkat RM10 ini berpeluh setiap ni. Macam-macam nak menjawab ni. Singkat RM10. Singkat RM100. Bukan senang nak jual singkat RM100. Macam-macam. Hafiz kena bersilat. Tukang jahit semua pun dia keluar. Nak jual singkat RM100. Bukan senang. Betul ni? Bukan satu benda yang senang. Tetapi dulu rasa semangat sikit. Jual RM100 dapat RM30. Okey. Ni jual RM100 dapat RM15. Saya rasa itu salah satu punca orang letih. Dan waktu itu nak kekalkan nombor lama semakin susah. Telco mula buat macam-macam. Jadi nak proses kekal nombor utama sesuatu benda yang payah. Kita lebih prefer nak daftar nombor baru. Daftar nombor baru okeylah, sekurang-kurangnya dapat RM15 cepat. Tapi RM15 waktu itu saya rasa kecil. Okey. Waktu tu saya nampak orang dah mula slow. Kerjasama dengan Digi. Okey. Dan kita jual singkat RM10. Sebab apa kita jual singkat RM10? Sebab waktu itu semua sekali yakin, percaya dengan singkat RM10, boom, meletup. RM10 senang jual, laju jual. Betul, singkat RM10 laju jual. Tapi lama orang mula heran. Ramai yang heran, kenapa lagi banyak aku daftar, komisen aku lagi drop? Betul tak betul? Lagi banyak daftar, lagi komisen lagi turun. Lagi banyak daftar, komisen lagi turun. Mana silapnya? Tetapi sikit dia pula. Punca, kemungkinan punca dia. Hafiz, kita jual singkat RM100. Tak ada telco jual singkat RM100. Saya pun tak jual Maxis, tak jual Digi, tak jual siapa pun tak jual singkat RM100. Kita tidak ada bersaing. Sebab itu bila kita cakap singkat boleh, kita nak goreng apa pun senang. Carilah apa. Pusing sana, pusing sini. Hafiz kata cari value.
Apa pun boleh kita buat. Sebab lagi satu, family. Peringkat awal, kita gunakan user. User tak payah cerita banyak. Tak payah banyak-banyak cerita. Daftar, kekal nombor utama, kekal nombor utama. Okey? Singkat RM100 kita tidak ada kompetitor, tuan-tuan. Setuju tak setuju? 2018 kita jual SIM card RM10. Siapa kompetitor kita? Baik. Siapa kompetitor kita jual SIM card RM10? Everybody. Sell RM100 SIM card, no competitor, nobody will compete to us. Jual SIM card RM10 kita. Setuju tak setuju? Saya cerita ni sebabnya saya nak sampai sebelah nanti tu. Zaman kenaikan nanti tu. Jadi kita belajar mana kita punya silap. Bila kita jual SIM card RM10, benda dah ditakdirkan berlaku, dia tetap berlaku. Apa pun kita buat, dia tetap berlaku. Kita jual RM10, dia kelemahan yang kita dapat, orang bagi free, orang tak utamakan kekal nombor lama, nombor utama tak kekal. Dan yang paling penting, kita jual SIM card ini cerita orang kita dapat duit. SIM card boleh dapat duit. Ada seorang tu dalam masa singkat, 200 orang, 300 orang tengok komisen duit tak ada pun. SIM card. Ya dah kan? Dulu saya 2 tahun boleh tajam 400 orang. Itu kerja separuh mati. Baru boleh 400 orang. Sekarang ini SIM card RM10, saya pernah dengar ada dalam masa 2 bulan boleh taja 300 orang. Ada taja 200 orang. Bila cek komisen, ada lebih kurang bawah RM100, bawah RM150. Setuju tak setuju? Orang penat tak buat. Kata boleh dapat duit, tak dapat pun. Itu zaman kejatuhan, saya dah nampak. Okey. Lepas itu, boleh ke saya cakap lebih lagi ni? Kalau tak boleh, saya nak naik boot balik Kelantan. Dah tu dah lupa balik Kelantan dah tu. Okey. Apa kita sadari, punca kenapa komisen ramai yang jatuh, okey, tapi kelebihan bisnes ini dia tak jatuh. Jatuh sikit. Ini reality. Okey, tak boleh dinafikan. Alright. Rupanya salah satu punca dia, kalau rakan-rakan rajin cek dekat genealogi masing-masing, kan ada genealogi, masuk memorial, cek genealogi. Daftar 10, expired 20. Bulan ni kerja lagi teruk, kejar sana, kejar sini, macam-macam ilmu, macam-macam lah. Saya tengok Hafiz dalam dia punya Facebook, tiap hari tunjuk apa? Tunjuk speed. Macam-macam cara. Tapi ramai daftar, ramai expired. Setuju tak setuju? Itu punca dia lebih kurang kita punya jatuh. Saya pernah anggarkan, kalau macam ini punya jatuh, saya pernah congak-congak. Kalau trend ini berterusan, saya calculate kita punya company boleh bertahan paling tinggi 4 tahun. Contohlah, saya ada 100 orang pengguna. Okey. Setiap bulan saya tanya 2 orang, tapi expired 5 orang. Jadi setiap bulan saya akan hilang berapa orang? 3. 100 bagi dengan 3, senang susah 100. 90 lah. 90 bagi dengan 3, 30.
30 bagi dengan 12, lebih kurang 2 point something, betul? Dekat-dekat dengan 3 tahun. Okey? 12 bulan kan. Saya pernah congak-congak. Saya cakap. Kalau meteran ini berterusan 4 tahun setengah lagi, 4 tahun habis ya. Kalau setiap bulan hilang 3 tadi tu. Tuan-tuan nak tak perkara ini berlaku dalam company kita? Saya tak dengar. Tuan-tuan nak tak benda ini berlaku dalam company kita? Okay. Tapi itu yang berlaku. Waktu tu, saya garu kepala. Saya tak nampak jalan keluar. Okey. Lepas tu 31 Mac 2023, kerjasama kita dengan TuneTalk habis. Okey. Berapa ramai yang hilang downline daripada kes ini? Sila angkat tangan. Ada. Daripada penamatan TuneTalk. Ada. Tahir ada. Angka ada, angka. Ada tak downline kau yang hilang? Yang diserap ke dalam TuneTalk ada? Cot ada? Linda ada? Linda pula. Zaida ada? Lim Kesiam ada? Ada. Banyak. Okay. Sebab itu beli kereta harga RM500,000 kan? Kalau tidak, beli kereta RM1 juta. Okay. Tapi itu berlaku betul? Tak nak jawab. Kita kena PKP. PKP ada setengah yang naik sikit. PKP ni satu pengajaran ni. Langsung kerja tak dapat buat, nak bergerak tak buat, tapi sebahagian daripada kita, termasuk saya, komisen naik sikit pada tu. Betul Hafiz? Hafiz naik, lagi banyak. RM10,000 dia. Dia dapat beli bintang 3, kalau tidak bintang 5 dia. Okey. Tapi dalam masa yang sama daripada zaman collection ini, kita kehilangan ejen tersohor kita dah mula tak buat bisnes ni. Ramai saya boleh sebut. Pernah ingat nama Rosen? Enggak pernah dengar. Pernah dengar nama Hamka Marsalim? Dia ada di belakang. Pernah dengar nama Slay? Pernah dengar nama Cikgu Sahad? Pernah dengar nama Pascalis? Pernah dengar nama Major Balil? Pernah dengar nama Datuk Jahlilawati? Pernah dengar Yazid Daud? Saya sebut orang di zaman bukan zaman batu, zaman pertengahan. Zaman batu kalau saya sebut Ravi, Haji Hashim, Robert Paragasem, lagi tak pernah dengar. Lagi tak pernah dengar. Ini zaman pertengahan ni, bukan zaman batu. Okey. Dan ramai nama-nama orang yang hebat yang mengendalikan preview, yang mengendalikan talk atas stage ini hilang di telan zaman. Dan menjadi satu yang amat sedih, ada sebahagian daripada mereka menjadi kita punya kompetitor. Bekerja sama dengan pesaing kita. Yang itu amat menyedihkan. Dia amat menyedihkan. Siapa pun yang consider nak cakap bahasa Melayu, dia berat. Tapi saya sebut bahasa Inggeris, lembut sikit kan, betray. Saya baru search Google tadi. Apa makna dia?
Sebab apabila mereka buat SIM card daripada pesaing, mereka mengambil yang duduk dalam ni. Betul. Kalau mereka ambil sebahagian daripada kamu punya downline, dalam masa yang sama mereka membunuh kamu. Setuju tak setuju, tuan-tuan? Dan saya rasa mungkin dah sampai masanya kena ambil tindakan kepada orang-orang yang macam ni. Setuju tak setuju? Ui, setuju. Ini saya bukan buat keputusan. Saya suka. Kalau tak buat bisnes ini, buat benda lain ke, buat ladang tanam cili ke, macam selai, macam tahi jannah buat kereta ke, okey. Okey? Tak ada sangkut paut dengan bisnes telco. Tapi itu salah satu tanda kita duduk zaman collection ni lah. Masalahnya dah lah orang tu masih dapat komisen sehingga hari ini. Keluar buat bisnes yang sama dan tarik orang daripada tempat-tempat kita ni pergi sana. Dia sangat menyedihkan. Okey? Dia sangat menyedihkan. Tak tahu nak cakap. Dia tak bagus. Okey? Ejen bekerja sama dengan pesaing, ada satu kategori yang komisen masih dapat lagi. Jadi saya nak pesan, mungkin tinggal 1 minit lagi. Okey lah. Okey, 1 minit. Ni 20 saat. Okey, cukup. So, jadi kalau yang buat bisnes pesaing, okay, tapi masih dapat komisen daripada sini, tolong bagi nasihat mereka. Kalau komisen dekat tempat pesaing lebih tinggi, cadang kita tak kuasa nak terminate. Itu semua HQ punya keputusan. Okay. Tapi konsekuensi dia, akibat dia kamu kena bersedia sekiranya HQ buat keputusan untuk terminate. Okay. Kita tak nak bagi cadangan, tak nak apa. Tapi bersedia. Kalau tiba-tiba HQ fikir, ini kita macam ni. Sekurang-kurangnya, mereka itu sahabat kita, tuan-tuan. Kita peringatkan. Tapi kalau komisen yang kat sana tu sikit, sini banyak lagi, cadangan baik tinggal sana. Okay? Sebab yang ini kau tak buat pun, masih lebih tinggi daripada yang kau buat. Bagilah nasihat. Sebab kebanyakannya kawan-kawan kita juga. Okay? Ada pernah kita kehilangan pengguna, saya punya anggaran lebih kurang dalam 100,000. Banyak. Okey. Maksudnya orang terus tak payah itulah, cuba fikir secara logik ya. Total pendaftaran berapa? Kalau kita tengok nombor running ID tu, top Excel saja dah 2,300,000. Betul? Saya pun tak tahu Ton Plus. Dah sampai 1,000,000. Tahir ada berapa? 700,000 ada? Nombor ID. Kalau 2 tu campur 3 juta, tuan-tuan. Kalau semua top up, aduh, kahwin 14 rasanya. Okay. Dan zaman ni pula kita kehilangan orang yang kita sayang. Kita punya founder, Januari tahun ini, Mr. Nelson. Mr. Robert. Okay. Dan waktu tu sebenarnya secara jujur, tuan-tuan, saya tak nampak kat mana nak mengembalikan zaman kegemilangan company kita. Okay. Tapi sebelum Mr. Robert meninggal, dia adalah kami sembang-sembang, ada peluang sembang, okey. Dan dia pun tanya, Mas Lan, ada idea tak? Saya kata, idea banyak kan, bos kata. Okey. Macam mana kita nak kembalikan zaman kegemilangan? Saya konsisten bagi dia idea. Saya kata, masukkan balik SIM card Ton XL, Ton Plus.
Maksudnya, masukkan semula SIM card yang bersifat Tone Excel dan Tone Plus. Nak letak nama Tone Wow, Lindung Bis ke apa ke, itu tak ada masalah. Sifat-sifat dia dulu, persen dia tinggi. Fast track dia. Lepas tu preloaded dia pun tinggi. Dan Alhamdulillah, saya tengok company pun memang dah berbincang benda tu. Dan benda itu dipersetujui. Dan kita sudah ada SIM card Tone Excel, Tone Plus yang bersifat Tone Excel, Tone Plus yang lama. Dan kita telah ada SIM card Tone Wow Lindung Bis. Okey. Dan tiba-tiba saya nampak macam satu cahaya di hujung tunnel. Saya melompat-lompat dan bersemangat-semangat saya nak buat. Dan dalam masa beberapa bulan ni, saya punya network suddenly berkembang. Alright. Okay, tengok ni. Okay. Dan saya lihat cahaya di hujung tu, kita ada barisan pengurusan yang baru. Yang diwakili oleh orang-orang yang bersemangat, yang muda-muda. Kita ada tu Mr. Nicholas, kita ada Syaza, kita ada Ivan, kita ada Mr. Umar. Ini tim-tim yang baru yang penuh semangat, tuan-tuan. Dan kita bagi tepukan kepada mereka. Naikkan sikit dia. Oh, dah habis. Okay. Yang saya nampak, memang banyak hikap. Mereka macam orang daftar banyak hikap. Saya duduk kat bawah tadi, semua komplain. Orang daftar tak boleh guna. Saya faham cakap. Tetapi kita buat perubahan wang daftar untuk kebaikan. Walau macam mana pun, setiap perkara baru yang kita buat, okay, tentu ada hikap. Nak scan muka, referral link bagi nak kena upload QR apa. Saya setuju, saya pun menghadapi masalah. Tapi jangan lupa mereka berusaha bermati-matian untuk memberi sumbangan kepada kita untuk masa depan kita. Jaga benda ni. Bang, tolong. Jadi, satu minit lagi kan? Tolak sikit ni. Cuba bawa. Ni dekat atas. Tolong highlight kan? Tulisan hitam. Okey. Dan saya nampak beji. Di highlight aja saya. Semua keluar. Okey. Dan saya punya ramalan. Ni ramalan. Betul tak betul? Itu terpulang, okey. Tetapi saya punya ramalan 2024 sampai 2031 adalah zaman kenaikan berdasarkan yang belakang tadi ramalan. Itu perkara yang telah berlaku. Okey, kenapa saya dapat 7 tahun ni? Pertama saya bahagikan dulu ni betul-betul dia berlaku pada 7 tahun. Selama saya baca Quran, saya ada teringat cerita Nabi Yusuf. Pun sama cerita dia 7 tahun. Sebab itu, bila nampak sahaja tadi cahaya di hujung terowong, end of the tunnel. So, makin menguatkan saya punya ramalan. Okey? Kalau ramalan saya tepat, lepas ni boleh minta ramalan nombor ekor dengan saya. 2031 nanti, siapa yang pernah duduk dalam bisnes ini, pernah dapat komisen 20-30 ribu, saya punya ramalan kalau masih buat lagi bisnes ini, nanti 20-30-31 komisen anda akan 2 kali ganda. Double. Kalau Hamka pernah dapat paling tinggi 45 ribu, standby nak dapat 90 ribu, paling sikit. Okey? Mana saya dapat 92 kali ganda ni pun saya pernah baca Quran. Dalam Quran ada cerita Nabi Ayub. Dia diuji, hilang semua harta, hilang semua anak,
dan dah hilang kesihatan dia, tetapi itu zaman correction dia, bila Allah bagi balik semua dia dapat 2 kali ganda. Anak dia 12 orang, Allah bagi 24 orang. Harta dia habis hilang, bila Allah bagi dia hujan emas, dia lebih kurang 2 kali ganda. Okey, kesihatan dia, bila dia sakit, dia dapat balik, sampai isteri dia pun tak kenal dia. Mengesahkan kesihatan dan kehandsomean dia tu 2 kali ganda. Sebab itu saya yakin, untuk saya yakin. Tapi untuk orang lain sebagai ramalan saya. Okey. Sebab apa? Contoh yang tadi tu, hujung-hujung sekarang ni, apabila kita ada masalah, saya tengok HQ bertindak sangat cepat. Saya cakap, kawan-kawan kita komplain, bawah daftar tak boleh pakai. Okey. Bawah daftar langsung tak boleh pakai. Ini tak betul, ini tak betul, ini betul. The next day, bos kita panggil meeting. Semua datang. Hafiz Arif datang. Ramai lagi yang datang. Cikgu Wali, mana Cikgu Wali? Datang. Semua bagi feedback. Oh, ini tak boleh pakai, ini tak boleh pakai, ini tak sesuai, ini tak sesuai. Okey? Hasilnya apa? Macam-macam tindakan telah diambil. Menyebabkan saya rasa cahaya di hujung tu makin cerah. Lalu ni line kita tak elok. Banyak orang komplain. Line tak boleh pakai. Ada yang nak buang singkat, ada yang cot sampai ada semua datuk beli 100 keping. Daftar 30 keping. Mana cot? Daftar 30 keping. 30 keping. Dia beli singkat. Dia komplain dekat cot. Dia kata ini apa ni tak boleh pakai. Siapa nak 70 keping dia ambil free, dia kata. Ini tak boleh guna. Sebab apa? Sebab sekarang semua orang tahu tengah ada migration, ada apa ni, percantuman antara Digi dengan Celcom. Nasib dia malang, dia beli SIM card waktu kita tengah buat proses. Digi tengah buat pembayar pulih. Okey. Jadi bila komplain dekat bawah ni semua tak tahu. Saya masuk dalam Facebook, berjujur-jujur saya suruh komplain dekat saya. Berderik-derik. Okey. Dan immediately kita punya management, Mr. Umar terus ambil tindakan, bincang dengan Digi apa nak dibuat. Okey. Dan itu sangat-sangat menggembirakan saya dan sepatutnya menggembirakan semua sekali. Tindakan yang diambil sangat-sangat cepat untuk membantu kita semua. Okey. So sebab itu saya yakin start tahun depan ni, ini adalah zaman kenaikan SIM card Stone Group. Okey. Jadi cuma satu saya nak pesan. Ada 1 minit ni kan? Pelajaran yang saya dapat, okey, buatlah SIM card yang 130. Jangan cari penyakit jual SIM card RM10 ke apa. Saya punya cadangan, nak ambil tak nak pun tak apa. Yang kedua, kekalkan prinsip nombor utama tu. Okey, jangan nakkan orang nombor baru, nanti expired jadi berlama-lama. Okey. Kedua, fokus kepada pengguna. Saja pengguna, sebab pengguna mudah. Adik-beradik suruh pakai. Kekal nombor utama. Jangan susah sampai 20 keluar seorang leader. Jangan cari leader, sebab leader ada 5% saja dalam dunia. Payah nak cari. Duduk dalam laut ke apa, tak jumpa. Okey. Saya ada buatkan satu website untuk siapa-siapa boleh belajar. Mana-mana guru boleh belajar. twsingkat.com. Nama website ini adalah Universal. Dan pelajaran yang saya dapat daripada kenaikan yang pertama, bisnes ini confirm oleh mata. Jangan berhutang. Punca sebab apa ramai yang hilang tadi sebab hutang. Bila komisen naik, dia jatuh sikit, hutang dah tak mampu bayar. Ada orang yang beli BMW, terpaksa jual BMW bila harga bawah rendah. Sangkut lagi hutang. Dulu
Masa sebelum buat Tom Group ini, Pak Singkat ini gaji 1,000 lebih, hidup senang. Bila gaji 30, 40, 50 ribu, hidup mewah. Bila dia turun, hidup merada lebih susah daripada gaji 1,500 tadi. Itu saya punya pesan. Okey, jangan main-main. Bila dah teruk berhutang, kena pula income tax, lagi tertiarap. Okey, lagi tertiarap. Jangan terlalu isteri cepat kaya. Jaga-jaga. Gigam bank, apa naik semua tu bahaya. Okey, kalau ada yang gelak tu, ada yang dah tertipu tu. Mari kita cakap main. Okey. Dan nanti kita boleh bincang semula macam mana kita nak adakan semula jambatan dengan HU. Okey. Sebab saya rasa agak lama kita tidak ada jambatan dengan HU. Dulu kita ada weekly preview setiap minggu. Saya sangat suruh buat preview. Sebabnya sangat-sangat penting. Bukan preview tu penting. Selepas dekat coffee house, sembang boleh bagi feedback direct. Okey? Yang itu jabatan yang kalau apa-apa kita akan komplain, tunggulah 2-3 hari je action taken. Alright? Satu lagi mungkin sharing sajalah. Sebab new management kebanyakannya tidak duduk di dalam culture kita. Kita punya culture ini MLM, lebih kurang networking business. Okay? Networking business, macam tuan-tuan lihat downline itu macam ahli keluarga sendiri. Betul tak betul? Sebab mereka top up, kita dapat duit. Tapi management yang mengendalikan ni, mereka dapat gaji. Okay? Jadi mungkin ada yang baru-baru tu kena expose dengan budaya macam ni. Okay? Budaya macam ni. Sebab itu kalau line down saja, kita kelam kabut. Tolong bos, cek macam mana dengan DG. Oh, bos pun tolong. Okay? Sebab mereka punya komplain, family komplain ni. Kalau dekat DG, saya percaya mereka komplain, mereka buat-buat, okay, ni tengah ada migration semua apa. Mereka tak penting sebab mereka dapat gaji. Kita faham budaya mereka macam tu. Kita punya budaya lain. Setuju kan? Bincang kemudian jadi yang ini sebab jadi saya potongkan lagi, saya tengok ada tinggal 1 minit lagi. Alright, terima kasih kerana mengingatkan. Jadi saya nak pesan, saya punya ramalan company ini, bisnes Singkat Tone Group ini, saya punya ramalan akan naik meletup-letup start daripada 2024 hingga 2031. Tetapi satu saya nak pesan. Okay, dia naik, kalau ramalan saya betul, that one is a destiny yang dah ditakdirkan. Kalau betul lah. Sesuatu yang destiny, inevitable, tidak boleh dielakkan. Jadi kalau sesuatu perkara itu tidak boleh dielakkan, company ini somehow rather dia akan naik, tetap naik dengan kita atau tanpa kita. Jangan fikir kita hebat, oh aku ada sebab itu dia naik. Tak ada, hentikan. Itu bukan dipanggil destiny. Sebab itu saya minta tuan-tuan kalau berdoa pun tolong doakan nama saya supaya masih hidup lagi. Satu ni boleh tengok dengan mata kepala, boleh mendapat nikmat daripada apa yang dalam kenaikan ini terjadi. Okey? Dan saya doakan semuanya rakan-rakan supaya dapat menikmati apa yang ada dalam ni. Okey? Kalau Hafiz Arif kutip yang tepi-tepi berpuluh-puluh ribu, jom kita kutip yang tengah-tengah. Okey? Dalam bisnes ini, kalau siapa potong siapa, tak ada satu hal pun. Okey, dalam bisnes lain, kalau orang potong, bypass, sakit hati. Dalam tempat kerja, belaka dia ni baru je dah jadi bos aku pula. Tapi dalam bisnes ini tak ada, tuan-tuan.
Sebab kalau Hafiz Arif katalah dia dapat berapa, 100, 200 ribu lah contoh dia, 200 ribu. Okey. Tuan-tuan dapat 1 juta. Okey. Dah tentu komisen dia akan naik juga. Okey. Mungkin dia dah dapat 500 ribu. Tuan-tuan dapat 1 juta. Dah tentu dia akan bersyukur. Sama juga dengan saya. Ini bukan bisnes benci-membenci. Ini bisnes kekeluargaan. Okey. Jadi, apa pun saya nak kata, saya ingatkan bisnes ini akan naik. Kalau sesuatu itu betul, dia tidak akan dapat dielakkan. Tuan-tuan, kalau nak ambil nikmat daripada apa yang ada dalam ni, buatlah bisnes ini, gunakan 3 cara tadi itu. Kembangkan guna singkat 130, kekalkan nombor utama, dan fokus kepada pengguna. Ramaikan pengguna level 1. InsyaAllah kita akan naik sama-sama. Dan lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Mas.